Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta MRI Cardiac Basic Course untuk pada hari ini. Sebelum start, saya perkenalkan diri saya. Saya Raja Muhammad Aizat, radiographer from KPJ Club, X-ray Department. Dan hari ini macam kita plan, kita akan buat live case untuk MRI Cardiac pada hari ini. Dan sekarang pun kita belum prepare lagi patient, kejap lagi kita akan prepare patient. Dan sebelum kita start semua, so lebih elok kita perkenalkan apa-apa equipment yang kita perlu. Tapi sebelum saya terus kepada equipment kita, preparation patient dan yang lain-lain, rasa lebih elok saya cerita sedikit pasal KPJ Club. Mungkin ada setengah pihak tak tahu, kami dah buka bermula daripada 2012 bulan Mei. Dan kami start ambil patient pada Jun 2012. Dan kami ada lebih kurang 300 lebih katil. Dan kami ada lebih pada 40 konsultan termasuk our medical officer dan semua konsultan dalam semua disiplin. Itu secara umum untuk kita punya hospital. Dan secara khusus untuk kita punya department, X-ray department. X-ray department kat sini, radiology department, kita ada hampir semua mesin kecuali bone densitometer dan OBG. Kita ada hampir semua lah. So yang macam ini kita fokus pada MRI. MRI kita pakai kat dalam ni MRI Magnetom Avanto 1.5 Tesla daripada Siemens, 32 channel. Lepas tu kita ada daripada Siemens juga dekat sebelah ni, CT scan, somatom. Lepas tu kita ada fluoroskopi daripada Shimadzu. Dan kita ada dua unit X-ray pun daripada Shimadzu. Kita ada ultrasound machine daripada Hitachi dan mammogram daripada Toshiba. Lagi satu kita ada angiography system juga dekat level 3 daripada Toshiba. Dan kita ada dua CR, image intensifier machine, satu daripada Shimadzu dan lagi satu daripada ZEM, yang itu new unit. Kita ada dua. So sedikit itulah perkembangan kami kat sini. Dan KPJ Kelang juga dalam proses untuk expand. Maknanya kami tengah tambah bilangan bilik dan bilangan katil. Sekarang kita tengah buat dekat tingkat 6, kita tengah tambah katil untuk female ward. Kita ada single bed dan double bed. So kita akan expand lebih untuk keselesaan pesakit dan pengunjung kami lah. So lebih kurang macam itulah untuk kita punya perkembangan setakat ni. Tapi kalau untuk hari ni kita punya topik MRI Cardiac, kita nak buat MRI Cardiac perfusion. Dan mungkin nanti ada presenter yang akan terangkan lebih lanjut MRI Cardiac ni target dia untuk apa. Tapi kami, macam saya kat sini, saya lebih untuk kepada preparation kita yang dekat sini untuk kita buat case. Kita nak share kita punya macam dekat KPJ Kelang ni, kita prepare dia apa. Macam nanti lepas ni mungkin ada presenter akan cerita tentang patient preparation. Maknanya sebelum patient datang, mungkin kena puasa ke ataupun kena light breakfast atau apa-apa saja, nanti dia akan terangkan lebih lanjut. Tapi part saya kat sini, saya akan cerita yang bahagian untuk kita punya preparation dari segi equipment, dari segi patient preparation on table dan apa-apa jenis-jenis liquid solution, ubat atau apa-apa sajalah. Tapi lebih kat sini apa yang kita nak tunjuk ni yang KPJ Kelang buat. Maknanya tak semestinya KPJ Kelang buat ni, tempat lain pun akan buat juga. Sebab kita buat berdasarkan apa yang kita limit dalam kos tu dan berdasarkan package yang kita tawarkan lah. Macam package yang kita tawarkan kat sini, kita ada 3 untuk MRI. Satu morphology, lepas tu lagi satu viability, dan hari ini kita tunjuk viability dan perfusion. Kita ada 3. Dan yang terbaru kita ada buat angiografi lah, tapi jarang kita buat angiografi tu. Ada juga, tapi hari ini kita tak sempat nak tunjuk. So kita tunjuk apa yang kita ada kat sini. Alright, first, yang benda yang paling basic yang kita perlu, of course lah kita punya machine.
MRI machine. So yang ni tempat kita punya registration untuk kita proses. Okay, sekarang kita start untuk injector dulu. Okay, ni injector kami. Kami pakai kat sini Nimoto, brand Nimoto. Maknanya yang ni brand ni, dan yang kami beli ni MRI compatible. Maknanya kita ada dia punya injector kat dalam. Ni tempat dia punya control. So dia sama dia macam injector lain, macam Melicrot atau apa-apa jenis yang ada. Boleh set flow rate, boleh set volume, dan yang penting masa injector ni keperluannya untuk scan ni, sebab nanti masa MRI cardiac kita scan ni, kita ada 2 kali untuk kita akan inject kontras atau gadolinium ke dalam badan patient untuk kita tengok heart variability tu lah. So cara kita nak count berapa jumlah dia, macam ni kita kena ikut patient punya body weight. So kalau macam patient yang akan datang ni, saya tak pasti berapa body weight dia. Contohlah, andailah body weight dia dalam 70, so kita akan kali dalam 0.2. Masa kita akan dapat amount dia, exact amount, dan kita akan load. So half exact amount tu kita akan bagi masa stress, dan lagi half tu kita akan bagi masa rest perfusion. So nanti kita boleh tengok lah masa kita run case, nanti kita akan tengok. So yang tu dan pasal injector, ni benda wajib kena ada. Machine untuk kita punya registration, dan kita untuk kita run case. So yang penting yang kat machine ni, kita perlukan measurement weight dengan dia punya height. So untuk membantu kita untuk kita buat last calculation nanti, untuk kita dapatkan EF value patient. So 2 amount tu penting lah, mana height dengan weight tu mesti kena ambil dan kena accurate. Kalau tidak, dia akan dapat result yang berlainan. Itu untuk machine. So yang ni kita punya kamera lah, kita tengok keadaan patient kat dalam. Okey, sekarang ni lagi satu, ni patient monitoring. Yang ni patient monitoring pada Invivo. So sepanjang kes ni kita akan check dan kita akan monitor keadaan patient, terutama dari segi ECG, SpO2 dengan BP. Untuk BP kita akan ambil dari masa kita masukkan patient sampai habis. Kita akan ambil dalam jarak 3 minit setiap kali kita akan ambil reading tu. Masa patient tengah rest lah, mana kita tengah scan. Dalam masa stress perfusion, masa kita start bagi adenosine, nanti saya akan cerita lebih pasal adenosine. Masa kita bagi adenosine tu, kita akan ambil jarak, kita ambil untuk dapatkan result, reading tu kita akan ambil setiap 2 minit. So sekarang ni kita akan ambil 3 minit. So lepas ni saya akan ada nurse kat sini, dia akan catat semua. So dia akan catat setiap 3 minit, dia akan catat BP, ECG, SpO2 dan pulse patient. So penting monitoring ni, sebabnya lagi satu, masa stress perfusion, ni kita bagi ubat adenosine. Ni ubat dia, adenosine ni ataupun adenosine kita panggil. Okey, yang ni tujuan dia kita nak bagi jantung patient stress. Maknanya kita akan cuba double up dia punya kadar depan jantung, ataupun kita akan cuba increase at least 20% daripada dia punya baseline heart rate. Maknanya kalau baseline heart rate dia dalam 60, 70, so kita akan target at least dia cecah 80 ataupun 90. Maknanya kita akan cuba increasekan dia punya kadar depan jantung lah. Dan yang tu kita panggil stress perfusion. Masa tu kita akan start snap gambar. Kita akan start ambil gambar. Okay, so untuk monitor benda tu kita perlukan patient monitoring. Okay, alright, next ni infusion pump. So yang ni kat sini kita pakai Trumo. Yang ni kita tak pakai MRI compatible punya infusion pump. Alright, so benda ni kat luar lah. Suppose kalau lebih baik benda ni ada kat dalam, maknanya dia MRI compatible. So bila kalau beza je lah kelebihan dan kekurangan dia. Kalau bila benda ni dekat luar, kita perlu tarik, kita perlu pasang. Lepas ni saya akan pasang tubing dan sampai ke patient, sebab mesin kita agak jauh. So kita akan pasang tubing, mana kita akan, lepas ni kita akan draw semua adenosine untuk sampai ke patient. So kita akan loss untuk sampai ke patient at least dalam jarak yang 3 tubing tu. Satu tubing tu lebih kurang 150 mm lebih kurang. So kita hilang lebih kurang dalam 3 vial macam tu.
So cara yang terbaik adalah kita, kalau boleh kita kena ada lah MRI compatible punya infusion pump. Tapi kat sini kita pakai ni je, tak apa, tak ada masalah, still boleh run. So yang penting infusion pump ni untuk kita nanti kita akan inject lah adenosine, kita akan inject pada luar ni guna shrink 50cc ataupun at least kita pakai 20cc pun dah boleh. Kita akan push sampai hari dia naik lah. So tempoh masa kita push tu 3 minit, sebab kita akan cari dia punya target hari tu dalam tempoh 3 minit. So dia akan run je lah, dan kita buat calculation based on 3 minit tu jarak dia dan patient punya body weight lah. Kat sini kita custom dan kita deal dengan our pharmacist untuk dapatkan amount berapa, sebab kita lost kat sini at least dalam 3 tubing atau kadang-kadang lebih daripada 4 tubing. Tengok patient besar mana, kecil ke besar ke. So kita create baru punya cara kita nak kira lah. So kat sini kita deal dengan our pharmacist. Kat sini boleh nampak dekat monitor. So kita dah create patient punya body weight dalam lingkungan berapa, dalam range berapa. So kita akan dapat nombor-nombor sekian lah. Macam kat sini ada tulis vial for tubing. So kita akan hilang berapa vial untuk dalam tubing tu. Kalau kita set, kita pakai ada 3 tubing, 4 tubing, kita akan kira lah berapa vial yang kita akan hilang. Okay, so kita pakai adenosine lah, adenocor ni dalam ni, kalau ini packing untuk 3mg yang ni per ml, lebih kurang dalam 2ml 3ml macam tu, lebih kurang dia punya packing. Saya pernah tengok tempat lain ada yang pakai besar sikit, tapi kat sini kita pakai yang ni. So roughly satu patient, sebab patient kita tak jumpa lagi, patient roughly lebih kurang dalam 9-10, tengok body weight lah. Kalau 70 tu lebih kurang dah 9 botol atau 8 botol lah. Okay, so untuk tadi kontras media kita pakai gadolinium. Kat sini kita pakai multi Hans. Yang ni packing 10 ml. So ada tempat yang ada packing 20 ml, yang ni kita pakai 10 ml. So untuk macam patient punya body weight tadi, saya dekat 70 tadi, lebih kurang dalam 14, at least kita pakai 2 botol lah untuk scan. Alright, so yang tu dan untuk kita punya preparation, barang yang kita perlukan selain body machine, nanti kita akan ada detector dekat dia punya chest wall, dia punya detector. So yang tu kat bahagian dalam. Sekarang ni dekat sini kita perlu mana patient tu sebelum dia masuk tu, salah satu dia punya chest area tu kena clean lah. Mana tak ada halangan yang untuk kita pasang ECG, sebab kita akan pasang berapa pack ECG dekat dada dia. So kalau untuk kat sini kita ada 2 kan. Kalau perasan kita ada satu monitoring kat sini, dan untuk mesin pun dia perlu juga untuk dapat monitoring, sebab dia untuk detect dia masa dia diastolic dengan systolic punya reading. So kita akan pakai 2 ECG lah. Maknanya kat dalam tu ada lagi satu ECG untuk Nivivo punya ECG. So yang ni Siemens, saya guna pakai Siemens punya. Ni Siemens. Macam ni kita pakai mesin Siemens. Ni punya ECG detector. So dia ada 3 channel kat sini. Perasan ada 3 color kat sini, 3 channel. So kita akan pasang, cara dia kita akan pasang satu dekat bahagian atas ni, kita akan pasang dekat area jugular notch ni, satu bawah sikit. Satu lagi dekat zip sternum ni, dekat bawah, dekat tengah-tengah ni, dan lagi satu bawah nipple line. So kita akan dapat reading lah. Kalau yang ni untuk Siemens punya method lah. Maksudnya kalau machine dia memang kena pakai macam tu. Cara yang kalau nak tahu lebih lanjut, kita ada presenter pada Siemens, boleh tanya dia dari segi fizik dia kenapa kena pasang macam tu. So yang ni pulse, untuk kita detect pulse. Siemens juga kita nak detect pulse. Alright, so kat dalam ada nanti kita punya ECG untuk Nivivo tu, cara pasang dia dekat area sini. Dekat bawah nipple line juga, dia ada satu pad yang ada 4 channel punya, dia ada ECG yang 4 channel, dia akan tampal dekat area bawah ni lah, antara ECG MRI dengan yang Nivivo tadi. Alright, so dah lah untuk patient, tak ada masalah. Mana itu preparation untuk kita dan patient. Okay, so untuk kita masukkan tadi 2 jenis
solution ni dekat badan pasien, so kita perlukan 2 line. Sebab kita akan masukkan serentak nanti. Okey? Kita perlukan 2 line. So untuk kat sini kita standardize, kita pakai 2 line. Tak perlu besar, kita pakai blue line dengan apa tu, yang merah punya, red punya, yang pink tu, yang blue 23 dengan 20 gauge. Alright, so kita akan pasang, tak kisah mana-mana yang dapat, kita akan cuba. Alright, so kita untuk belah kanan, kita dah standardize. Belah kanan tu kita akan connect untuk kontras. Sebab kalau pasang masa patient monitoring ni, kita perlu pasang ECG, kita perlu pasang BP cuff. So BP cuff tu kita akan pasang dekat belah kanan. Kenapa belah kanan dan kenapa kontras belah kanan? Sebabnya kontras ni masa scan nanti, tempoh kita nak masukkan kontras tu dalam few second dia, sebab kita punya flow rate tadi dalam 2.0 per second, 2 mil per second. Maknanya kalau sini kita masuk dalam, sekali masuk mungkin tak sampai 10 mil. So tak sampai 5 second pun dia akan masuk. Sebabnya BP cuff ni kita akan ambil gerak setiap 2 minit pada waktu tu, setiap 2 minit. So kita tak nak ada interruption atau blockage apa-apa untuk kita dia block yang menghalang kontras tu masuk ke dalam badan patient lah. Right? Tu sebab kita letak belah kanan. Yang belah kiri kita letak adenosine. So belah kiri adenosine memang kita tak ada ganggu apa-apa, sebab adenosine ni memang kita run selama 3 minit. Dia akan masuk selama 3 minit. So harap-harap tak ada interference, tak ada blockage apa-apa. Alright? So memang perlukan 2 line lah untuk MRI cardiac perfusion ni. Kalau MRI cardiac viability, kita hanya perlukan 1 line sebab kita tak bagi stress agent. Yang ni kita bagi stress agent. Alright? So lebih yang tambahan sikit, dari segi kat sini memang kita pakai adenocorp, mana kita pakai adenosine, mana adenosine stress perfusion. Ada tempat ada buat juga dobutamine stress perfusion, tapi kat sini kami tak buat. So kami buat untuk adenosine stress perfusion. Okay? So tak ada apa, yang ni nak tunjuk sikit, yang ni kita punya tubing ataupun kita panggil tu perfuser tubing. Yang ni standard lah, kat mana-mana pun ada. So kita memang, yang ni tubing ni kita akan pasang. Yang ni 200 cm tadi, saya angkat 150 kan. Okey, yang ni 200 cm ni kita akan pasang sampai ke patient lah. So untuk sampai ke patient masuk dalam tanda MRI tu nanti mungkin perlukan 3 ke 4 tubing nanti. Okey, so sementara sebelum kejap lagi kita akan prepare patient. So rasa buat masa ni tak ada apa, biar kita prepare dulu. So lepas ni kita akan sambung balik untuk kita punya cara kita nak scan, perjalanan scan macam mana. So saya nak tegaskan kat sini, apa yang kami buat, mungkin kami buat tak banyak protokol kita akan buat, tapi kita bagi overview macam mana untuk kita nak scan MRI ni. Itu secara basicnya. Mungkin ambil masa sikit sebab kita pun patient betul, patient sebenar. Kita bukan ambil patient sample ataupun kita ambil siapa-siapa untuk jadikan patient. Tak, ini memang patient betul. So kita tak tahu result dia macam mana, condition patient macam mana, tapi dengan harapan kita akan dapat result yang baik lah. Dan nanti kita pun akan explain dekat patient sebelum kita jalankan scan ni, cara patient untuk bagi kerjasama dekat kita masa kat dalam tanda tu nanti. Sebab nanti kita akan bagi breathing instruction. Breathing instruction pun kita akan cakap, kita akan bagi kat patient, kita tak ada target untuk bagi inspiration ke expiration ke. Kita bagi secara spontan. Maknanya dia boleh tahan dengan cara macam tu, kita akan bagi. Contoh kalau dia boleh tahan masa dia buang nafas, kita akan cakap okey masa dia buang nafas. Kalau dia boleh tahan masa dia tahan nafas, kita akan suruh dia tahan masa dia tahan nafas. Sebab kebanyakan patient MRI yang datang kat sini, condition patient maknanya tak berapa baik. Sebabkan salah satu sebab untuk kita buat MRI ni, salah satu untuk future bypass, ataupun lagi satu untuk dapat gambaran sebenar atau overview nak stent tu perlu satu vessel tu perlu stent atau tak perlu stent. Sebab kita memang cardiac ni memang kita nak tengok cardiac masa. So kita nak tengok cardiac viability masa tu. So kalau in case kalau tak viable, so doktor mungkin decide tak perlu stent sebab dia tak bagi improvement kepada patient untuk future, ataupun area yang tak viable tu
contohlah left anterior muscle dia tak viable. So mungkin doktor, kalau untuk bypass mungkin doktor tak bypass area sana. So dengan area yang tak berapa viable, yang tak banyak, mana muscle yang tak berapa competent, so patient mungkin tak boleh nak tahan nafas yang lama. So patient mungkin tak boleh bagi kerjasama, mana boleh tahan nafas yang lama. Sebab ada scan untuk sini, lepas ni kita akan tengok sini scan, ambil masa dalam 7 second, 8 second, kita boleh kurangkan, kita boleh adjust sikit, mungkin dalam 6 to 5. Kita tengok keadaan, berbandingkan dia punya hari juga. Ada setengah-setengah scan macam stress perfusion tu, dia ada masa sikit nak kena tahan, mungkin dalam 15 second, 10 to 15 paling lama. So kita cuba tengok macam mana keadaan patient nanti. Alright, so tak ada apa, rasanya lepas ni kita sambung balik lah untuk masa scan nanti ya. Alright, kita jumpa balik lepas ni. Okay, Assalamualaikum. So kita sambung balik. Kita pun dah prepare patient. So kena make sure patient faham apa yang kita sarankan untuk scan ni. Sebab patient kena follow kita punya instruction. Kita ada breathing instruction, mana kita akan suruh patient tarik nafas, buang nafas, tahan nafas. Yang penting patient kena ikut So kena make sure segala equipment kita pun kena ready. Kita punya patient monitoring pun dah ready, pump pun dah ready, injector pun dah ready. So kalau tak ada masalah, kita dah boleh start So macam kita tengok baseline heart rate dia pun dalam 66. Dia punya SpO2 dalam 100%, maknanya patient memang relax kat dalam, tak ada masalah. BP dia pun cantik, 120 over 70. So memang patient relax. So tak ada masalah, kita boleh start. So kita start dengan localizer dulu. Localizer ni penting untuk kita plan apa yang kita nak buat lepas ni. So macam bezanya MRI cardiac dengan MRI biasa, kita kalau untuk MRI biasa kita akan guna gambar coronal, sagittal dan axial. Tapi MRI cardiac ni kita akan guna gambar for chamber, 2 chamber, LVOT dan short axis. So dari segi gambar planning, nanti mungkin ada presenter yang akan explain gambar-gambar tersebut. So kat sini kita akan tunjuk macam mana kita buat. Okay, kalau perasan untuk localizer ni saya tak bagi breathing instruction sebab patient tak berapa nak follow kita punya instruction sebenarnya. Sebab mungkin atas patut umur dia tak boleh nak follow kita punya instruction. So kita cuba bagi dia sebanyak mana free breathing protocol yang kita boleh bagi dia selesa, supaya kita tak force dia dan patient pun boleh relax untuk kita scan ni. Ok, so kita dah scan localizer. Mungkin boleh nampak dekat monitor. Ok, kita ambil true fee no gap. True fee no gap untuk kita punya planning untuk localize, untuk kita dapatkan 4 chamber semua itulah. Ok, sekarang kita cuba dapatkan 4 chamber. Ok, sekarang kita dah dapat semua plan. Ok, yang ni 3 chamber atau LVOT. Yang ni 2 chamber. Sebabkan free breathing gambar dia memang kurang cantik sikit untuk localizer. Tak apa, kita akan cuba dapatkan gambar cantik masa sini. Yang ni short axis. Ok, mungkin tak berapa nampak, tak apa, nanti kita akan tunjuk nanti. Yang ni 4 chamber. Ok, so bila kita dah dapat semua planning ni, kita boleh proceed untuk next protocol.
Okey, so kita akan start dengan sini. Okey, sekarang kita akan cuba dapatkan untuk 4 chamber. First gambar kita Okey, yang ni kita kena bagi instruction. Okey, Encik boleh dengar ya? Okey, sekarang tarik nafas. Okey, buang nafas. Okey, Encik, masa tarik nafas tak perlu tarik kuat-kuat ya. Okey, lagi sekali kita cuba. Tarik nafas. Okey, tahan. Okey, nafas biasa. Okey, 4 chamber. Okey, sebab kita punya localizer free bleeding, mungkin dia akan lari sikit masa kita scan yang sebenar guna breathing instruction. Kita bagi instruction, so dia akan lari sikit. Okey, tak apa. Kalau ni kita akan cuba dapatkan gambar yang lagi okey. Okey, Encik sekarang tarik nafas. Tahan nafas. Okey, ni kita plan untuk 2 chamber. Nafas biasa. Okey, ni 2 chamber. Okey, kejap ya. Kita akan prepare untuk 4 chamber balik untuk dapatkan image yang cantik. Tarik nafas. Tahan nafas. Nafas biasa. Okey, 4 chamber tadi. Next, LVOT. Tarik nafas. Tahan nafas. Nafas biasa. Okey, so kita dah dapat 3 view kat sini. So saya akan play. Okey, kat sini kita boleh nampak yang ni LVOT atau 3 chamber. Yang ni 4 chamber. Dah nampak left ventricle kat sini. Ni left ventricle. Ni kita boleh nampak myocardial wall dia. Okey, MR cardiac ni dia lebih kepada kita nak tengok dia punya cardiac movement, dia punya muscle movement. Okay, next kita akan plan untuk short axis. Short axis ni kita akan cover daripada sini hingga ke apex dia. Macam ni. So kita akan ambil slice by slice lah sampai dia ke apex. Okay, Encik lagi sekali tarik nafas. Tahan.
Nafas biasa. Tarik nafas, tahan. Nafas biasa. Kita boleh nampak valve dekat sini. Tarik nafas, tahan. Nafas biasa. 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 So dah sampai ke apex, so kita boleh stop. Okey, ni hasil dia untuk shock assist. So kita ambil slice by slice, start daripada dia punya valve sampai dia ke apex. Kat sini boleh kita nampak left ventricle dengan right ventricle. Kita boleh nampak dia punya wall movement. So macam patient ni sebelum ni dia ada problem dekat dia punya left system, maknanya LAD atau circumflex. So fokus kita memang kepada left ventricle. Okay, sekarang kita akan start untuk next protocol. Kat sini kita pakai T1 fat set, ataupun kita boleh pakai term juga. Okay, tujuan dia yang ni kita nak tengok myocarditis infection dekat cardiac muscle. So ada infection. Kalau dia ada infection, dia akan appear white spot. Dia akan ada tumpuk putih macam tu. So sama juga kita akan ulang 4 chamber, 2 chamber LVOT.
So kat sini kita ada pakai nurse untuk scan ni sekali. Mana nurse ada bantu kami untuk scan ni. So nurse akan monitor patient punya ECG, SpO2 dan BP. Untuk masa rest macam ni, nurse akan catik untuk BP setiap 3 minit. Masa rest nanti, masa stress nanti dia setiap 2 minit lah. Ok, Encik sekarang tarik nafas, tahan. Nafas biasa. Ok, ada masa memang patient tak berapa nak follow. Untuk gambar ni memang kurang cantik. Patient perlu tahan nafas betul-betul. So penting untuk kita remind patient setiap kali gambar kurang cantik, kita kena ingatkan patient untuk tahan nafas betul-betul lah. Ok, Encik Yusof. Encik okey? Ok, Encik, kena tahan nafas betul-betul Encik ya. Gambar tak berapa cantik. Ok, lagi sekali kita cuba ya. Ok, sekarang tarik nafas, tahan. Ok, nafas biasa. So result dia better daripada yang tadi. Macam ni kita nampak 4 chamber. So kalau dia ada white spot, tanda ada infection. So macam patient ni memang cantik, tak ada masalah. Okay, kita continue untuk 2 chamber dan LVOT sebelum kita start untuk stress perfusion. Ok, Encik sekarang tarik nafas, tahan. Ok, nafas biasa. Tarik nafas, tahan. Nafas biasa. Ok, so kita punya T1 facet dah siap. So ni hasil dia untuk 2 chamber, LVOT dan 4 chamber. So boleh kita lihat dekat dia punya myocardium wall ni memang cantik, tak ada white spot atau apa-apa tanda untuk inflammation. So patient ni okey. So kita akan continue untuk stress perfusion. Ok, stress perfusion kita akan guna protocol dynamic. So gambar yang kita akan guna adalah gambar short axis. So kita akan ambil 3 plan, mana 3 slice. Yang terakhir, mana dia dari start dia punya mid, punya base dan dia punya apex. So kita boleh nampak dia punya flow kontras tu lah sampai ke apex tu, dia masa dia start masuk dan dia flushing out. So sebelum start kita boleh cuba dulu, kita test dulu run, sebab adenosine kita hanya bagi sekali. Kita kena make sure semua ok, dan baru kita akan start bagi adenosine. Kita make sure planning cantik ya. So dia akan bantu kita punya consultant untuk interpret dan dapat result yang cantik lah.
Okey, untuk stres ni penting untuk kita monitor dia punya heart rate macam tadi. Macam sekarang ni kita boleh tengok heart rate dia dah dalam 60 ke 65. So kita target baseline heart rate lebih kurang 20% daripada jumlah tersebut. So kat sini mungkin kita akan target dalam 70 plus to 80. Sebelum kita start, kita penting untuk kita inform patient untuk tahu apa yang kita akan bagi lepas ni supaya dia tak terkejut dan untuk dia relax. Dan kita kena bagi tahu complication bila kita bagi ubat, kita bagi adenosine ni. Ada patient akan rasa pening, akan rasa muntah, akan rasa loya nak muntah, ada berbagai perasaan, dan dia punya jantung akan rasa double laju. So memang tak selesa. Ada patient memang dia tak boleh tolerate. So kita penting untuk kita inform. Dan penting juga untuk kita bagi call bell dekat patient in case untuk emergency. Yang ni kita dah siapkan semua, kita dah bagi dekat patient. So penting untuk kita inform patient Okay, Encik. Okay, sekarang kita akan bagi ubat. Macam saya explain tadi macam saya explain pada mula-mula tadi, ubat ni akan bagi jantung cik laju dan ubat ni akan bagi jantung cik rasa laju dan kadang-kadang cik akan rasa nak muntah. Kadang-kadang cik akan rasa pening. Yang penting cik kena relax Ubat ni hanya bertahan dalam badan cik lebih kurang dalam 3 minit sahaja. So cik jangan risau So ada call bell dekat tangan kiri cik. Kalau ada masalah cik boleh press. Okay, yang penting cik kena cuba tahan Saya akan bagi instruction macam tadi. Saya akan cakap tarik nafas, buang nafas, tahan nafas. Cik kena alert masa saya bagi Cik okay? Okay, right. Okay, kita akan start inject sekarang. So kita start inject dengan flow rate 228 per hour. So penting untuk kita monitor dia punya heart rate. So nurse memang akan catatlah masa ni dia punya BP setiap 2 minit. So sebelum heart rate dia pick up, biasa battery. Okay, kita stop sekejap. Kita check kejap. Sebab sekarang ni sekarang ni kita cuba bagi adenosine. Sekarang adenosine ada gangguan sikit. Mungkin dekat line patient ataupun sebab kita tarik memang panjang. Kadang-kadang dia ada block dekat tengah-tengah ni. Okey, sekarang kita start masuk. So sekarang baseline heart rate dia dalam 69. So dalam tempoh 3 minit ni kita tunggu dia punya heart rate naik. Pick up lebih kurang 20%. So penting itu kita catat masa every minute.
So bila hari dia pick up, kita akan start masuk kontrak dan kita akan start scan pada serentak. Sebelum hari dia pick up, biasa dia akan drop berapa persen. Okay, sekarang untuk 2 minit hari dia pick up dalam 83, 84, mana lebih kurang dalam 10 to 15%. Kita boleh tunggu lagi sikit. Okey, sekarang kita akan start scan Okey encik, sekarang tarik nafas, buang nafas. Okey, tahan nafas kejap, tahan nafas. So kita boleh tengok dia start masuk from right ventricle, lepas tu dia flushing out to left ventricle. Itu penting kita ambil daripada mid hingga ke apex. So adenosine kita still running untuk sampai ke 3 minit. Ni almost 3 minit. Ok encik boleh nafas perlahan-lahan nafas perlahan-lahan. Ok, kita boleh stop adenosine dah cukup 3 minit sebab kita pun dah sampai target hari yang kita nak. So maksimum hari yang kita cecah dalam 90 plus. So selepas stress perfusion, ni kira stress, kita akan repeat balik sini untuk 4 chamber 2 chamber dan AVOT. Okey encik, sekarang tarik nafas, tahan. Okey, nafas biasa. Lagi sekali tarik nafas, tahan. Nafas biasa. Tarik nafas, tahan. Nafas biasa. Okey. So ini untuk early gadolinium atau early gad. Selepas ini kita buat early gad. So early gad ni kita akan guna gambar 4 chamber. So kalau kita dapat lihat sekarang, selepas 3 minit ke 4 minit, heart rate patient akan kembali normal. Dia akan semakin turun. Sekarang dah 70. So penting untuk kita monitor selepas kita inject tu dan make sure patient okey. Okay, encik sekarang tarik nafas, tahan.
Okey, nafas biasa, nafas biasa. Okey, next untuk TI Scout. TI Scout ni kita akan guna gambar short axis. Kita akan ambil gambar mid. TI Scout ni function dia kita nak tahu optimum contrast masa kita nak buat leg gap. Leg gap ni gambar PSIR. Mana kita nak tengok kontras dia dah sampai ke myocardial wall atau belum. So dia ada reading dia. Tapi kita scan dulu. Yang ni saya buat free reading sebab patient tak berapa nak cooperate. Saya pun tak boleh nak paksa patient. Ok, PSIR ni kita akan buat semua gambar 4 chamber, 2 chamber, LVOT dan short axis. Ok, yang ni dia scan, dia akan based on TI value. So mesti kita dapat optimum value macam yang ni. Ok, TI value kita dapat 280, mana dia punya contrast almost flushing out. So kita kena kejar, kena catch up. Tapi kita scan dulu, nanti saya akan explain kemudian. Ok, Encik sekarang tarik nafas, tahan, nafas biasa, tarik nafas, tahan, nafas biasa, tarik nafas, tahan, nafas biasa. Okay, kita continue untuk short axis. Tak apa, nanti saya akan explain lebih untuk TI value ni. Tarik nafas, tahan, nafas biasa, 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 tarik nafas, tahan, nafas biasa,
Okey. So kita balik pada ni late gate atau PSIR ni. Okey, TI value ni kita ambil masa kita buat TI scout dan value yang optimum adalah pada waktu wall dia appear memang dark. Okey, so yang ni tadi saya ambil pada value 282 ni, atau saya ambil 280. Okey, apa jadi kalau TI value ni tak ikut pada sewaktunya tempat yang pada level yang betul, maknanya pada reading yang betul, so gambar dia akan jadi flashing out ataupun over contrast. Okey, macam ni kita tengok ni gambar two chamber. Okey, dia akan dapat wall ni memang optimum dark, maknanya salah satunya patient ni memang ada mayukada wall atau masa dia yang masih elok, masih tebal dan cantik. So kalau ada late gadolinium yang appear dekat certain tempat, mana dia akan ada spot putih-putih spot, maknanya kat situ mana kita assume dia punya wall ada problem lah. Maksudnya seperti contoh patient yang sebelumnya, kita lebih kepada nak tengok viability muscle tu. Maknanya kalau untuk patient yang ni masa viability dia memang masih okey, okey macam ni. Berbanding patient yang kita buat hari ni, wall dia memang thick atau tebal, cantik macam ni. Dia akan appear semua black berbanding dengan patient sebelum ni. Yang ni memang ada problem dekat left system dia. Dia akan appear white spot macam ni. Mana masa dekat sini dia tak viable lagi, mana masa movement dia memang akan kacau. So kalau doktor nak plan untuk stand atau plan future bypass kalau diperlukan, so dia akan ambil baseline pada gambar ni lah. Mana dia takkan bypass atau dia takkan stand pada kawasan ni. Mana kalau masa dia dah tak viable, tak membantu untuk bagi dia improve lah. So kalau mana yang ni TI value yang cantik, so kalau TI value yang kurang atau too short dia panggil, dia akan jadi macam ni. Macam ni saya tak sempat nak catch up. Okey, dia akan jadi macam ni. Ni kita panggil too short. Kalau terlebih pula daripada value yang kita patut letak, macam tadi 280, andailah sekarang ni 280 tapi kita letak pada 290, so dia akan jadi lain pada tu. Mana dia akan jadi lebih kurang macam grey, macam over, ataupun kita panggil too long. Memang bukan TI value yang optimal yang kita nak. Ok, so start daripada kita inject kontras hingga kepada late gate, kita assume lebih kurang dalam 8 minit sebelum kontras betul-betul flashing out. Dan sekarang memang waktu yang sesuai, lebih kurang lebih pada 8 minit sebenarnya. So kita akan proceed untuk rest perfusion. Tadi masa kita stress, masa patient tengah stress, so sekarang kita bagi balance kontras tadi half lagi untuk rest sebelum kita tutup scan ni lah. Sama kita akan masukkan kontras
Okey Encik, sekarang tarik nafas, buang nafas, okey, tahan nafas. Okey, boleh nafas perlahan, nafas biasa, nafas perlahan. Dengan masa yang ringkas macam ni, yang short, so saya tak boleh nak explain lebih untuk dari segi anatomi atau kita buat lain-lain protokol. Sebenarnya ada lagi protokol yang ada untuk kita tengok. So dengan waktu yang ada, kita buat simple protokol ini. Okey, sekarang kita dah buat rest. Last kali kita akan buat grid. Grid ni dia lebih kepada gambar kosmetik atau lebih mudah untuk bagi konsultan untuk tengok lebih mudah dari segi muscle movement. Sebab kalau kita tengok secara raw ni ada orang susah nak tengok macam kita. So sekarang kita buat grid, kita tunjuk nanti saya akan recap balik semua sebelum kita tutup. Okey Encik, last scan Okey Encik, sekarang tarik nafas, tahan. So last scan kita ambil last BP sebelum kita bawa keluar patient. Okey, nafas biasa. Okey, grid dia akan appear macam ni. Dia panggil grid, memang betul-betul dia macam ada grid line. So dia akan lebih membantu kita sebagai technician ataupun doktor untuk tengok lebih mudah. Okey, so kita boleh keluarkan patient, dah siap. So sementara kita keluarkan patient tu, so saya akan recap balik apa kita buat daripada yang first. Keluarkan patient. Okey, first localizer. Yang ni first localizer. Yang ni lebih kepada kita nak dapat overall view untuk kita plan macam mana. Dan yang ni adalah Trophy. Trophy ni, yang ni kita akan buat dekat 3D tadi. Kalau kita masih ingat, kita buat dekat 3D untuk dapatkan plan 4 chamber, 2 chamber, LVOT dan short axis. Yang ni gambar haze, axial haze. Yang ni ada masa dia akan membantu. Contohnya kita boleh nampak simple pleural effusion atau overall anatomy dekat lungs. Sama juga kita akan buat coroner, axial dan coroner. Dan kita terus start untuk sini. Yang ni kita buat 2 chamber, 4 chamber, LVOT dan short axis. Okey. So dengan wall yang thick macam ni, so memang dengan umur dia umur 60, so memang jantung yang baik lagi. Okey, ini short axis tadi. Sini short axis. Alright. So kita move kepada T1 facet yang kita nak tengok myocarditis. Okay, kalau ada white spot kita akan nampak. So patient ni okay. Dan kita proceed untuk stress perfusion mid base apex. So yang ni kita boleh nampak flow contrast dia masa dia stress. So memang stress ni memang laju
sebab kita ambil 20% daripada baseline heart rate dia. So macam ni kita boleh nampak daripada right ventricle dia flushing out to left ventricle. Okay, dia punya movement. So dia flushing, kalau bahasa mudah kita panggil dia flushing habis, mana tak ada left out dekat left ventricle. So cantik. Dan kita proceed balik pada sini tadi, sebab kita start daripada yang ni, daripada stress perfusion, kita start masuk kontras. Kita ada 8 minit untuk kita buat leg gap. So kita buat sini balik dengan ada gadolinium. So kita boleh tengok wall. Kalau ada okay, untuk gambar sini ni, kalau kita ada left out gadolinium, dia akan appear black, dia akan spot macam black. Tapi memang tak ada, memang cantik. Berbanding dengan gambar leg gap tadi, PSIR, kita akan nampak white spot kan. Ok, yang ni early gap. Tak banyak saya nak cerita pasal early gap ni. Kita buat 4 chamber. Dan kita buat TI scout untuk dapatkan TI value dia tadi. Kita akan tengok wall dia. Kita akan pilih yang paling cantik, mana dengan hitam pekat ni, mana kita dapat value yang tepat, mana 282 tadi. Kalau 2 shot, saya boleh tunjuk kat sini lah. 2 shot dia akan jadi macam ni. Dan kalau 2 long tadi, sorry, saya pun tak sempat tadi, yang ni, dia akan jadi macam ni. So mana kita dah letak value yang salah lah kalau kita dapat 2 long atau 2 short. Mana kita kena dapat ultimate TI value. TI value macam tadi, mungkin saya tak tunjuk, kita tukar dekat sini, dekat kontras. TI value ni kita tukar kat sini. Ok, ni lebih kepada Siemens punya protokol. Kalau in case kalau kita pakai mesin lain lah cara dia. So yang ni kita buat leg gap PSIR. So yang ni kita buat 4 chamber, 2 chamber IVOT, dan kita buat short AC semua. So yang ni kita kena tengok left out kontras dekat myocardial wall. So kalau ada muscle yang tak viable, then dia akan appear white spot. So yang ni, patient ni memang cantik. Dan kita buat untuk rest perfusion, kita panggil without stress agent. Sama plan, macam stress perfusion. Dan last kali kita buat gambar grid. Ok, so image ni kita akan hantar dekat satu mesin lagi, kita panggil Syngovia, untuk kita buat calculation untuk dapatkan normalized value ataupun EF value, berapa persen EF. So yang tu kita akan buat, kita akan tunjuk lepas ni. So nanti mesin, nanti Syngovia akan detect mulai gambar sini. Yang tu mungkin kita boleh tanya our presenter daripada Siemens nanti macam mana dia calculate, sebab saya akan tunjuk result tu macam mana nanti keluar. So kat sini kita pakai pack system. So kita akan start keluarkan patient semua, dan kita tanya condition patient macam mana. So kita akan move untuk next video, untuk masa kita buat result dekat Syngovia. Right, kita jumpa lepas ni. Ok, sekarang kita sambung balik untuk final process MR cardiac perfusion. So sekarang kita boleh nampak yang dekat kamera tu, paparan yang ada dekat monitor adalah, ini adalah kita punya mesin Syngovia, mesin daripada Siemens untuk final processing untuk MR cardiac perfusion. Kat sini kita akan buat MR cardiac analysis, mana kita akan cuba dapatkan EF value untuk patient ni. So saya dah buat calculation untuk patient ni, sebab Syngovia adalah satu processor dan untuk kita proses dengan cara yang cepat. Maknanya mudah, kita hanya perlu beberapa klik.
Untuk Siemens kita pakai Syngrovia, mungkin dalam brand-brand lain kita ada mesin-mesin lain lah. Macam Toshiba kita ada guna Vitria untuk post processing. Tapi kat sini kita pakai Siemens dan kita guna Syngrovia. Okey. So kita dah dapat EF value dia. Cara untuk dapat dia dapat value ni, kalau saya nak buat satu-satu memang panjang. So tak apa, kita tunjuk saja ending dia macam mana. So kita dapat ni value dia 62%, 62.91. Maknanya dia dalam within normal range macam kita target tadi, sebab patient pun bagi kerjasama yang baik dengan hasil yang cantik, jantung yang sihat. So dia dapat EF yang cantik lah, 62.91. Sebab patient pun ada minor symptom, so tak ada masalah sangat. So kita dapat result yang cantik lah. Alright, kat belah kanan ni kita boleh tengok ni graph. Ni normal graph, memang macam ni. Okay. So kira ini adalah final report daripada kita, radiology department. So report ni kita akan hantar kepada radiologist dan dia akan sekalikan dengan report daripada cardiologist, our cardiologist Dr. Ravi. So setakat ni saya harap kita dapat beberapa ilmu yang bermanfaat untuk program kali ini. So saya minta maaf, saya tak boleh nak tunjuk segala prosedur terlalu detail. Dari segi protokol, banyak lagi protokol sebenarnya kita tak buat. Contoh seperti flow, T2 star atau pelbagai-pelbagai lagi. Atas sebab kekangan masa, dan normal scan sepatutnya kita buat dalam half an hour, dan untuk video ni kita buat lambat sikit, kita buat slow supaya dapat lebih gambaran yang jelas untuk scan ni. So kami daripada tim X-ray department dan MRI department mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Jika tuan-puan ada soalan berkaitan our package atau apa-apa saja, boleh call direct department, X-ray department, guna direct line 0333778888. Boleh sambung terus kepada X-ray department ataupun boleh sambung kepada wellness center untuk dapatkan package-package tertentu seperti medical check-up, ultrasound ataupun sebagainya. Dan seperti saya permulaan video saya ada cakap facilities yang kita tawarkan. So kita willing untuk terima apa saja di KPJ Kelang. So saya ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua.